Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Sabrina binti Abu Bakar, nombor matrik 277910. Saya akan membentangkan tentang model guna tanah. Seksyen yang pertama, saya memilih teori sektor. Teori ini dikemukakan oleh Hammerhead pada tahun 1939 yang menyatakan bahawa perkembangan kota terjadi mengarah melalui kawasan-kawasan sektor tertentu. Model ini dikenali model sektor yang dibentuk hasil pengebuahsuaian daripada beberapa model sebelumnya seperti von Thunen, Richard M. Hurd and Burgess. Model ini menekankan kepada keberkesanan penyediaan laluan kemudahan pengangkutan dalam mempengaruhi pola pertempatan dan guna tanah bandar bagi memenuhi tahap kualiti hidup sosial yang lebih baik di kawasan bandar. Saya memilih model ini kerana bandar yang saya pilih sesuai dengan model ini. Saya mendapati bahawa guna tanah perumahan yang berlandaskan nilai tanah di pusat bandar ini dan di sepanjang rangkaian pengangkutan jalan raya utama telah mencerminkan status sosial dan keperluan kualiti hidup sosial yang lebih berbeza dengan melibatkan pelbagai masyarakat bandar, asas ekonomi, pemilikan harta individu dan pengasingan dalam menggerakkan proses perbandaran yang lebih besar. Contoh lokasi teori sektor ini adalah di Bandar Georgetown. Zon pertama merupakan pusat bandar iaitu Bandar Georgetown yang merupakan tempat perniagaan besar dan juga pusat pentadbiran. Bandar ini merupakan bandar yang sentiasa penuh dengan tenaga kerja dan masyarakat. Hal ini kerana pusat bandar penuh dengan kemudahan-kemudahan sosial sebagai contoh tempat membeli belah iaitu Komtar, Perangi Mall, Penang Times Square, Gurney dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga kemudahan hospital, kemudahan keselamatan seperti balai polis, pusat pengajian seperti universiti awam dan swasta, kolej, pusat kemahiran dan sebagainya. Kemudahan tempat beribadat juga tersedia di bandar ini. Kemudahan-kemudahan seperti ini mendorong orang ramai untuk bergerak ke Bandar Georgetown. Zon kedua merupakan daerah industri pembuatan yang terdiri dari kegiatan industri barangan elektrik dan elektronik yang terletak tidak jauh dari bandar iaitu di Bayan Lepas. Persebaran zon ini dipengaruhi oleh peranan darjah ketersampaian dan komunikasi yang berfungsi menghubungkan zon ini dengan pusat perdagangan. Zon ketiga merupakan daerah perumahan kelas rendah yang terletak di Paya Terubung dan Air Hitam. Kawasan perumahan ini dihuni oleh golongan yang mempunyai kemampuan ekonomi yang rendah dan tidak mempunyai pengaruh sosial yang luas. Sebahagian zon ini membentuk persebaran yang memanjang di mana kebiasaan sangat dipengaruhi oleh adanya darjah ketersampaian dan komunikasi. Golongan ini biasanya tidak mempunyai kemudahan peribadi yang baik seperti kenderaan yang membolehkan mereka keluar masuk ke bandar. Jadi mereka memilih untuk menggunakan pengangkutan awam sebagai alat kemudahan mereka bergerak ke sesuatu tempat. Zon keempat merupakan daerah perumahan bagi golongan pertengahan iaitu terletak di Jelutong. Kemampanan ekonomi penghuni yang berasal dari zon 3 ini memungkinkannya untuk tidak perlu lagi tinggal dekat dengan tempat kerja. Golongan ini berada dalam taraf kemampuan ekonomi yang maju dan semakin baik. Selalunya, golongan ini merupakan golongan yang bekerja dalam pendapatan yang sederhana. Zon kelima merupakan daerah perumahan kelas tinggi iaitu terletak di Batu Ferringhi. Daerah ini dihuni oleh golongan yang berpendapatan yang tinggi dan golongan atasan. Golongan ini juga mempunyai kemudahan peribadi yang baik seperti mempunyai kenderaan sendiri yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk ke pusat bandar. Seterusnya ialah seksyen yang kedua. Saya memilih model konsentrik. Model konsentrik diasaskan oleh Ernest W. Burgess sendiri pada tahun 1925. Model guna tanah ini diasaskan berdasarkan bandar Chicago. Beliau turut merumuskan struktur guna tanah tersebut bersifat berpusat atau konsentrik.
Menurut model ini, terdapat 5 kawasan sebagai kawasan tumpuan. Menurut E.W. Burgess juga, semakin jauh pusat model tersebut, guna tanah di kawasan tersebut akan turut berubah. Berdasarkan model konsentrasi ini, saya telah mencipta sebuah bandar. Bandar ini bernama Bandar Burgess. Nama ini diletakkan berdasarkan tokoh model ini. Bentuk segitiga merah itu menunjukkan mercu tanda utama bandar yang telah saya cipta. Sektor sumber asli yang terdapat di bandar ini ialah kegiatan menangkap ikan. Nelayan biasanya turun ke laut pada waktu malam atau awal pagi, iaitu sebelum subuh. Setelah memperoleh hasil tangkapan, mereka akan kembali ke darat pada waktu tengah hari untuk memasarkan hasil tangkapan masing-masing. Penjualan ikan secara borong oleh para nelayan dijalankan secara unik kerana ia menggunakan teknik berbisik. Sektor utama di bandar ini ialah sektor perindustrian. Sektor perindustrian ini memberi peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Sektor ini juga dapat mengeluarkan pelbagai jenis barangan keperluan penduduk untuk gantikan barangan import. Hasil ekspor dari sektor perindustrian ini dapat menambahkan hasil pendapatan negara. Zon pertama iaitu zon daerah perniagaan pusat. Zon ini merupakan tumpuan aktiviti guna tanah bagi perniagaan runcit dan perkhidmatan termasuk pejabat, bank, hotel, panggung wayang serta lain-lain lagi. Keseluruhan zon ini merupakan zon pusat dan penggerak kepada pembangunan bandar ini. Seterusnya, zon kedua iaitu zon peralihan. Zon peralihan ini merupakan kawasan perniagaan atau perindustrian ringan yang tidak menggunakan ruang yang luas. Zon ini dikenali sebagai zon peralihan kerana mempunyai pelbagai sistem jalan raya dan kereta api yang merentangi dan menghubungkan zon-zon lain. Darjah ketersampaian bagi model guna tanah ini adalah terjamin. Zon 2 atau zon peralihan ini juga mempunyai kawasan kediaman dalam bentuk rumah-rumah kedai, terutamanya bagi mereka yang menjalankan aktiviti perniagaan. Namun terdapat juga kawasan setinggian yang terletak di antara kawasan perindustrian. Zon ketiga merupakan zon perumahan pekerja. Sebahagian besar zon ini dipenuhi oleh rumah-rumah pekerja kilang, buruh kasar dan mereka yang berpendapatan rendah serta golongan miskin. Zon 3 ini juga dijadikan kawasan kediaman kaum pekerja yang kebanyakan berpindah dari zon 2 dan berulang-alik ke tempat kerja di pusat bandar. Zon keempat pula dikenali sebagai zon kediaman terbaik yang merupakan kawasan pinggir bandar yang didiami oleh mereka yang mempunyai taraf hidup yang lebih tinggi. Kawasan ini diduduki oleh golongan pertengahan yang terdiri daripada peniaga, pemilik kedai, pengusaha, pekerja ikhtisas, kerani dan jurujual. Mereka mendiami rumah banglo, rumah teres, rumah pangsa mewah dan rumah orang kenamaan. Manakala zon kelima pula merupakan kawasan luar dari sempadan bandar yang merupakan kawasan perumahan komuniti pinggir bandar atau kawasan bandar satelit. Zon 5 ini dijadikan kawasan mewah dan menjadi kediaman golongan atasan yang menggunakan kenderaan persendirian. Ini saja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.